Dan kami amat sangat berbesar hati, bersenang hati dan bangga dengan kedatangan Ustaz Abid Lew beserta sahabat-sahabat dari Jakarta, dari Bogor. Silaturahim kita ini insyaallah mendatangkan manfaat dan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pada kesempatan kali ini juga ingin supaya jamaah yang berhadir dan yang mengikuti program kita subuh ini melalui jejaring sosial media online boleh mengambil iktibar pelajaran daripada Ustaz Abid Lew. Banyak yang ingin kita nak tahu macam mana beliau awal mula memberikan perhatiannya kepada kaum muslimin yang nasib kurang beruntung, kepada saudara-saudara seiman, sebagaimana yang selalu kita saksikan di sosial media tentang Ustaz Abid Lew. Lalu kemudian supaya anak-anak kita, mereka tidak hanya menghafaz Al-Quran, tapi juga mereka ada rasa, ada sense, ada kepedulian. Sebab kalau hanya seketakat menghafaz, maka sesungguhnya komputer lebih hafaz lagi daripada kita. Tapi kalau dia ada perhatian, dia ada pelajaran yang hidup, nampak, bergerak manusia, itulah sesungguhnya da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat, mari kita dengarkan uraian dari Ustaz Abid Lew. Kita nak tahu macam mana awal mula beliau mengkhususkan diri pada program dakwah kemanusiaan, dakwah yang sebenar, dakwah mengajak orang. Sebab dakwah menurut bahasa Arab, da'a yad'u dakwah, ad-da'watu ila ta'am, mengajak orang untuk makan. Itulah asal muasal daripada kata dakwah, mengenyangkan perut yang lapar. At'imut ta'am, kenyangkan orang dengan makanan. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, tegaklah salat manakala orang sedang tidur lelap. Tasilul arham, sambung silaturahim. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Mari dengar baik-baik, kita ambil pelajaran. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi datang. Falyatafaddal mashkura. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, Tuan Guru yang sangat dihormati, disayangi, Ustaz Abdul Somad, yang yalah, kami rasa dengan penuh rasa rendah diri dapat jumpa Ustaz Abdul Somad. Saya nak jumpa lama dah, daripada setiap kali kat Malaysia dapat dengar ceramah daripada jauh, daripada pintu, daripada hujung-hujung dewan, insya-Allah penuh orang ya. Jadi segala puji bagi Allah dapat sampai ke sini. Dan Tuan Guru yang dihormati, guru-guru, wali ulama di sini, ustaz-ustaz, masya-Allah, semualah anak-anak pelajar, tuan-tuan, perempuan, bapa, ibu-ibu sekalian. Jadi saya pun tak ada apa nak ni, rasa depan Ustaz Abdul Somad memang tak boleh bercakap kan. Pun penceramah juga, kalau tak ada Ustaz Abdul Somad mungkin insya-Allah. Tapi sikit-sikit beginilah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah yang telah memberi kita nikmat kebaikan, dapat berdatang ke Indonesia ni, ke Pekanbaru, pembimbingan Ustaz Abdul Somad, madrasah ni, pesantren ni,
Macam mana Ustaz Abdul Somad ambil anak-anak daripada pelbagai kampung, bawa mereka ke sini supaya balik esok mereka lah menjadi pendakwah di sana dengan lebih berkesan. Kami masa pergi ke Brazil, ramai juga orang yang nak datang pada Islam, nak belajar Islam, tapi antara yang persoalan yang timbul, banyak orang, alhamdulillah pendakwah telah menggerakkan semangat mereka, tapi yang paling utama orang yang nak membimbing mereka secara berterusan bimbing. Seluruh dunia hari ini sangat dahagakan anak-anak macam ni, sangat dahagakan. Kat mana-mana dahagakan anak-anak yang boleh bimbing mereka sepenuh jiwa raga, didik, bagi masa mengajar agama. Sebab tu kat Colombia pun dikatakan setiap hari orang masuk Islam. Sampai ada jemaah baru sampai, jemaah dakwah sampai, satu bas sampai, bukan jemput pun, satu bas datang daripada satu tempat agama lain lah. Satu bas datang, mereka duduk sekali dan berbual macam ni, makan-makan, berbual tu 2 jam, separuh bas tu masuk Islam. Masuk Islam macam tu je. Sampai bila jemaah ke sana, ke Pulau Amerika Selatan, macam kita tak payah nak ceramah panjang-panjang, mereka cerdik-cerdik, pandai-pandai, tapi mereka rindukan nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Dan saya sendiri, walaupun kita dengar ceramah agama, kadang-kadang beri nasihat pada orang lain, tapi bila datang ujian Allah, menangis seorang-seorang, menangis, rasa berat. Datang ujian kadang menangis juga. Walaupun ceramah pada orang, sabar kan, insya-Allah Allah sayang kamu, jangan risau. Ujian ni Allah sayang kan, ujian Allah sayang, tanda rahmat Allah. Sekali kena uji seorang-seorang, terduduk juga fikir, Allah sayang dia tidak, jahat agaknya aku ni, dan tak berhenti ujian. Tapi kita fikir, kalau kita susah ada ujian, kita ada tempat untuk berdoa. Kita berdoa pada Tuhan yang sebenarnya. Tapi ada orang yang dia tak tahu nak doa pada siapa. Mereka tak tahu nak minta pada siapa. Mereka tak kenal. Kalau susah, mereka tak tahu apa nak buat. Sebab tu masa Covid ramai orang terjun bangunan. Tak tahu apa nak buat. Kalau Somad pernah satu ceramah sebut, kalau tak ada makanan berapa hari boleh tahan. Tapi kalau tak ada air, berapa hari boleh tahan. Tapi kalau tak ada apa, saya cakap harapan. Kalau tak ada udara, tak ada harapan. Saya dengar ulang-ulang, saya dengar tu masa saya tengah ada masalah, saya dengar ceramah tu. Betul kalau tak ada harapan ni, dan kita tak tahu nak minta kat siapa, tak ada pengharapan dah. Dunia ni tak, rupanya bila kita ada Allah, masalah tu selesai. Jadi orang seluruh dunia mereka dahaga nak kenal Allah. Jadi usaha Ustaz Abdul Somad dan tim wakaf umat dekat sini, usaha untuk melahirkan anak-anak yang boleh mendidik, dihantar ke kampung-kampung mereka, bahkan insya-Allah dihantar ke seluruh dunia. Amin. Sangat diperlukan. Tak payah buat apa-apa. Masa kami pergi Afrika, kami minta izin, ada satu amil tabligh tu, dia membawa kami ke madrasah-madrasah. Jadi kami kata, kami ni ziarah ulama ni ambil berkat begitulah, tapi kalau nak ceramah memang tak boleh ceramah-ceramah. Jadi kita minta izin pergi kampung-kampung yang bukan Islam, yang ada 1-2 orang Islam. Kita pun pergi. Bila sampai-sampai, dia orang blok jalan ramai-ramai, macam cerita dalam TV lah. Pakai pistol-pistol semua berblok jalan. Lepas tu bila dia nampak kita, dia nampak, sebelum tu kita ada buat apa? Ada bagi jamu mereka makan, jamu makan. Dekat luar jamu makan. Kita bawa kontainer besar, kita buat macam soup kitchen, makan free setiap hari. Sana murah, RM100 Malaysia. Sini berapa? 300,000. 300,000. 300,000 tu boleh makan untuk 200-300 orang. Masak nasi biryani, letak ayam dalam tu. Jangan buka puasa pula kan. Nasi biryani ada ayam. Jadi dia orang makan. Anak-anak kat Afrika ni, kat South Africa yang tempat orang miskin, rumah dia pakai zinc. Semua pakai zinc. 3,000 rumah, tandas semua dekat luar.
anda sedekah luar. Beratur ramai-ramai ambil bawa mangkuk nasi makan. Dapat satu mangkuk nasi, dia orang menari-nari. Dia bukan Islam, menari-nari. Semua menari-nari, terima kasih, menyanyi-nyanyi, terima kasih. Daripada yang kecil sampai mak-mak orang, semua nyanyi, mengalahkan Hindustan. Rupanya orang Afrika dia menari lagi banyak pada orang Hindustan. Dia nari. Dia bunyilah bunyi gulu-gulu, macam mana bunyi? Gulu-gulu. Gitulah bunyi. Dia seronok, seronok. Tapi kita pun buat, saya satu rumah sewakan. Ada seorang nama Ustaz Zakaria, di imam dekat situ dengan isteri. Dia jadi imam. Kita buat bina satu rumah tempat tinggal, dan supaya hari-hari buat makan free. Gajikan ada 2 orang tukang masak, makan free. Segala puji bagi Allah, tak sampai sebulan 70 orang kat situ masuk Islam. 70. Dan dia orang tak berhenti nak belajar agama. Orang-orang bukan Islam pun seronok. Kalau bukan Islam, mereka jadi gembira dengan orang Islam sebab beri makan. Jadi kita fikir kita tak buat apa-apa pun, kita cuma niat bagi makan begitu. Orang yang putus asa, putus harapan, mereka dapat kenal, oh Allah ni baik, Tuhan ni baik. Sebab mereka nak melihat akhlak-akhlak kita, terutamanya orang Islam. Mereka rindu. Ada satu tempat dekat Kuantan, kat Pahang, Malaysia. Kami pergi satu tempat, dia tinggal dekat kesan pasaraya terbakar. Pasaraya, supermarket terbakar. Dia duduk situ dah setahun. Suami, isteri, tengah-tengah bandar, tapi orang tak perasan. Dia nyuk-nyuk apa, tak ada orang perasan dia duduk situ setahun. Yang maknya kaki sebelah tak ada. Yang suaminya stroke. Anak 2 orang, dua-dua OKU. Seorang baru meninggal, dah umur 12 tahun baru meninggal. Seorang lagi 17 tahun. OKU dia lambat pemikiran. Tapi dia jaga mak dia. Jadi yang umur 12 tahun ni meninggal. Bila meninggal, cikgu kepada anak 12 tahun ni bawa kami pergi tempat tu. Masa sampai dah lewat malam. Sampai Kakak tadi menangis je. Dia kata saya gembira, Ustaz sampai kami. Saya dah lama nak minta tolong, tapi tak tahu nak minta tolong siapa. Saya tengok dia menangis, tapi saya tak menangis. Tapi saya tengok semua abang-abang ni yang macam jahat juga dulu kan. Dia orang semua menangis. Kali pertama dia orang menangis. Yang ikut-ikut ni kan, macam tu badan-badan. Tapi dia orang menangis, semua menangis tengok. Saya tengok dia orang menangis, saya pun menangis juga, menangis. Lepas tu kita pindahkan kakak tu, ambil, kita carikan rumah, sewakan, pindahkan. Lepas tu buatkan satu kedai burger untuk suami, untuk anak dia yang tu, ajar buat burger, jual burger. Lepas seminggu, kakak tadi meninggal dunia. Lepas seminggu, kakak yang tak ada kaki tadi meninggal dunia. Kami bawa bayi jenazah, kami pergi uruskan. Masa uruskan anak lelaki dia yang tak pandai cakap, yang OKU tadi, badan besar, jalan pun lurus, dia pandang kita pun tegak, macam mana? Tak kurang sikit akal. Dia pergi dekat saya, dia peluk kuat-kuat. Dia menangis kuat-kuat. Dia kata, Ustaz, saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Mak saya banyak kali nak jumpa Ustaz, nak cakap terima kasih. Mak saya dah lama tak nak semayang. Dia tak nak percaya Tuhan. Dia kata dia doa, tapi Tuhan tak bagi apa yang dia nak. Hari tu mak cakap, bila Ustaz tolong dia, mak cakap, Allah tu baik, Allah tu baik. Dia kata Allah tu baik. Nah, Allah tu baik, Allah tu baik. Kita jahat, teruk, pun dia dengar doa kita. Semenjak hari tu Ustaz, mak saya mula semayang. Mak saya ajar saya semayang semula. Mak saya semayang, mak saya ajar saya semayang. Jadi ramai orang dalam dunia, mereka rindu nak sebut nama Allah. Untuk kita mungkin kita rasa dah biasa sebut nama Allah, kadang-kadang kita pun tak rasa apa-apa saya sendiri. Tapi ada orang, mereka rindu nak sebut nama Allah. Sebab kalau tak, hidup mereka kosong, tak ada apa-apa. Dia tak ada siapa nak minta, tak tahu nak cakap dengan siapa, minta dengan siapa. Macam mana orang-orang nak faham ni? Ialah dengan macam bersama terangkan supaya kita dapat faham dengan akhlak, dengan kebaikan.
Walau kita tak sempurna, baik, tak banyak kekurangan, tapi tugas kita menyampaikan Islam ini dengan kita menunjukkan akhlak yang baik. Semoga Allah ampunkan tamu dosa saya. Amin. Dan kita semua, kekurangan kita dalam menunjukkan dan menyampaikan akhlak yang baik kepada orang lain. Dan hampir semua orang macam tu. Yang lagi sedih, kita jumpa tak jumpa orang jahat bawah jambatan. Ada sekali kita dekat Kuala Lumpur, mula-mula Ustaz, ni sebelum Covid lah itu, bawah jambatan kita selalu bagi makan atas KL tu, ramai orang-orang duduk tepi jalan, ada kawasan bukan Islam, ada Islam. Sekali kita masuk bawah jambatan, bila sampai bawah jambatan, ada seorang budak perempuan umur 14 tahun pegang baby, anak luar nikah, anak dia baru 2 bulan. Sampai-sampai dia, kita jumpa dia, kita kata, adik, Allah sayang awak. Allah sayang, katanya Allah sayang awak. Dia kata, taklah Ustaz, mana Allah sayang saya jahat. Saya ni anak luar nikah, mak saya halau saya budak jahat. Taklah adik, dia sayang kat awak. Nak tanya Ustaz, kalau saya mati sekarang, saya masuk neraka kan? Saya tak sembahyang, saya berzina, dapat anak luar nikah, saya mesti masuk neraka. Betul tak Ustaz? Ustaz jawab betul-betul. Masuk syurga ke masuk neraka? Jadi kita pun tengok dia, kita kata, kalau adik nak cakap neraka, saya dulu masuk neraka. Sebab apa Ustaz masuk neraka? Sebab rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam, tapi awak dah 2 bulan, awak macam anak perempuan saya dekat rumah, macam anak perempuan saya 13-14 tahun. Anak saya tengah tidur dalam aircon sejuk kat rumah, aircon mati, dia menjerit, aircon mati, menjerit, dia panas. Awak duduk bawah jambatan 2 bulan. Nasib awak tak sama macam nasib rezeki anak saya. Awak anak yang baik, Allah sayang kamu. Awak tak dapat mak ayah macam mak ayah saya, tak dapat mak ayah macam mak ayah yang sangat mulia, macam mak Ustaz Abu Samad selalu dengar. Mak yang mendidik kita dengan kasih sayang. Tanpa mereka kita tak ada kat sini. Tanpa doa mak kita tak ada kat sini. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik pada mak kita. Kita pun tak tahu boleh didik anak kita macam mak ayah kita didik kita. Kita ada sini sebab doa mak ayah kita. Walau dia mungkin orang biasa, tapi mungkin keikhlasan hati dia, kesungguhan dia, Allah beri kita dapat belajar agama, kebaikan. Apa jadi adik tadi, dia kata, jom makan dik, kita ajak dia makan, bawa pergi hotel. Sampai-sampai soalan pertama dia, Ustaz, saya nak semayang boleh tak? Saya tak pandai semayang, saya rindu nak semayang. Dia kawan-kawan lelaki perempuan, budak-budak nakal-nakal, suruh pakai anting-anting, sini anting-anting, sini semua anting-anting, suruh semua goyak-goyak, budak-budak remaja. Saya semayang isyak pukul 2 pagi, saya jadi imam. Saya dah solat, jadi ajar dia orang solat, suruh ikut dia mandi-mandi solat. Bila solat dia, baru solat Allahu Akbar, tiba-tiba saya dengar bunyi budak-budak ni nangis. Saya tak ada solat nangis-nangis, tapi sebab selalu solat dengan budak jahat ni jadi sedih, sebab dia orang menangis, kita menangis sebab dengan dia menangis. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan bunyi budak tu semua nangis. Habis solat dia peluk, dia kata, Ustaz, esok subuh boleh jadi imam kita orang lagi tak? Boleh jadi imam kita orang lagi tak? Subuh esok boleh jadi imam kita orang lagi tak? Jadi setiap kali jumpa orang, semua baik-baik. Mereka rindu nak kenal Tuhan, kenal Allah. Itu menjadi tanggungjawab kita, menyampaikan kepada mereka dengan akhlak dan kasih sayang ni, supaya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Orang datang nak jumpa Nabi Muhammad, datang dengan cakap bukan-bukan, kita dengan sahabat nak apa? Nak bunuh. Tapi Nabi suruh cakap-cakap dengan orang tadi. Begitu saya dengan orang Badui tadi, cakap-cakap sekejap. Lepas Nabi SAW cakap-cakap sekejap je. Tadi datang memang jahat, datang dengan kasar, sahabat semua dia tak tahan tengok perangai buruk. Cakap dengan Nabi sekejap saja. Bila kita dibangun, cakap dengan Nabi sekejap. Bila kita dibangun, bila orang tanya dia, dia kata, seluruh hidup saya
seluruh hidup saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya ni, saya tak pernah jumpa manusia sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berjumpa Nabi sekejap, orang dapat kenal Islam, dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu macam saya kan, bila ziarah Ustaz Abdul Somad sekejap je, balik tak berhenti bercerita tentang Ustaz Abdul Somad, akhlak, kebaikan. Jadi kenangan yang indah dalam hidup kami. Sebab tu bila jumpa ni ulama ni, kita datang tadi, saya datang masalah mungkin dengan saya banyak juga ujian hidup saya kan, dosa-dosa saya macam gunung rasa. Bila jumpa Ustaz Abdul Somad, segala puji bagi Allah, jumpa sekejap balik gunung tu macam dah hilang masalah tadi. Ya Rabb, ya Rabb. Rupanya kita bila jumpa orang yang berakhlak mulia dengan kita tengok jelah tak tersebut lah kan. Ustaz duduk semalam ziarah, Ustaz duduk je kat situ, dapat duduk apa. Kalau saya dah lari masuk bilik lah kan, penat, rehat. Ustaz duduk sampai ke malam kan, sampai ke malam Ustaz duduk situ. Kami dah keluar masuk bilik, Ustaz duduk je kat situ, melayan tamu kat situ. Bukan saya nak cakap itu bukan boleh buat 1-2 hari, tak. Memang anugerah Allah SWT pada Ustaz. Jadi dapat ziarah Ustaz sekejap pun dah rasa tenang. Jadi adik-adik yang belajar di sini kan, terutamanya, dan tuan-tuan perempuan yang dapat berada di sini dengan Ustaz Abdul Somad ni, ialah satu rahmat dan anugerah Allah yang sangat besar kan. Kalau kat Malaysia tu orang memang kat sini memang berebut juga. Kat Malaysia kalau Ustaz Abdul Somad ceramah tak boleh kat masjid. Bukan tak nak ambil berkat masjid, tapi masjid tak muat. Barakallah. Bergaduh-gaduh orang nanti jalan, kena buat kat stadium. Dia semua main bola je dekat stadium. Tapi Ustaz Somad ceramah semua pakai stadium. Stadium Kelantan, stadium Shah Alam. Semua stadium je. Saya tak berani ceramah kat stadium, takut nampak kosong. Jadi saya ceramah tempat sempit-sempit sikit, jadi nampak penuh. Jadi saya kena ambil gambar tu, masuk dekat Facebook Ustaz, kena ambil sudut yang nampak penuh sikit. Kalau belah sana dah kosong, belakang dia ada sudut dia, kalau baru nampak penuh. Tapi Ustaz Somad tak payah, sudut mana pun penuh orang, ikut belakang, ikut atas. Jadi tu anugerah Allah untuk kumpulkan orang. Tak semua orang yang diberi anugerah begitu dapat kumpulkan orang. Jadi semoga Allah pilih juga saya, adik-adik semua, kita dapat jadi, Allah gunakan kita macam Ustaz Abdul Somad, jadi matahari hidayah. Jalan je orang semua macam ulama tu kan, jalan je ratus ribu masuk Islam, tak payah dengar pun. Orang kata apa, macam Muaz bin Jabal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sampai je orang dah masuk Islam. Orang tanya kenapa masuk Islam? Wahai Ali, dengan nama kamu saja hati kami ingin memeluk Islam. Hei Muaz radhiyallahu anhu, dengan nama kamu saja hati kami memeluk Islam. Kutu-kutu agama lain beratur nak masuk Islam dengan nama je. Jadi ini anugerah daripada Allah, kesan keikhlasan. Saya selalu percaya seseorang yang Allah letak kedudukan seperti Ustaz, guru, seperti beliau, ialah kerana ada keikhlasan yang mana kita tak tahu nak cakap, Allah yang kedepankan. Ramai orang nak kedepan kan, macam-macam buat kan, melompat-lompat, dia tak ke mana juga, sehari je macam-macam kita nak buat untuk. Tapi ini semua anugerah Allah SWT. Semoga Allah gunakan kita juga. Amin. Jadi matahari hidayah, jadi sebab kebaikan hidayah untuk semua manusia, dan tamu supaya Allah terima saya sendiri dan kita semua seperti mana Allah telah kabulkan Ustaz Abdul Somad kita, insya-Allah. Ustaz, masya-Allah.